Okey, baik, kita akan terus sekali lagi bersama dengan Dr. Chandran untuk bercakap tentang pakej prihatin PKS. Hello doktor, masih di talian? Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Baik, doktor, tadi kita teruskan dengan apa yang disebutkan oleh doktor tadi berkenaan tentang inisiatif ini sebenarnya melihatkan kepada keperluan semasa kerana peruntukan awal yang diumumkan adalah inisiatif sebanyak 250 bilion ringgit ditambah dengan 10 bilion ringgit khususnya untuk PKS itu. Jadi bagaimana doktor melihat untuk jangka masa sederhana dan juga untuk pemulihan semula selepas wabak COVID-19 ini reda, apa yang pasti adalah untuk mengembalikan semula corak perniagaan itu kembali kepada landasan asalnya, adakah boleh mencapai matlamat dalam pakej rancangan ekonomi, doktor? Saya rasa yang pakej yang diberikan ini bergantung kepada risiko yang dihadapi oleh perniagaan tersebut dari segi jenis perniagaan dan juga sektor yang terlibat dan juga kedudukan mereka dalam rangkaian penawaran supply chain. So seperti yang saya katakan, perniagaan mikro ini merangkumi sebanyak 76%, manakala perniagaan sederhana adalah 21%. So, pakej yang diumumkan pada masa sekarang adalah untuk memberikan moratorium selama 6 bulan untuk melambatkan pembayaran hutang dan juga memberi subsidi upah dan juga diskaun sewa premis, potongan levy, tanggungan cukai, pendapatan dan juga skim pinjaman tanpa faedah. So, dari segi memberi kesan kepada sektor PKS, ia bergantung kepada cara pelaksanaan bantuan tersebut. Apa yang bagus adalah kita telah mencadangkan bantuan-bantuan yang munasabah kepada PKS. Tapi apa yang perlu diberi penekanan adalah tentang cara pelaksanaan pakej tersebut. Ya. Dan juga cara bagaimana kita membuat sasaran terhadap PKS yang memerlukan bantuan tersebut. So, perkara ini memerlukan satu database yang sempurna so that kita boleh membuat sasaran yang lebih tersasar dari segi targeted individu yang perlu mendapat bantuan tersebut. Ya. Yang dikuatiri adalah sektor informal. So kita tidak mempunyai satu sistem register atau database yang sempurna dan kalau ia tidak dilakukan dengan secara cepat, kita boleh juga terkandas dari segi berlaku kebocoran dari segi bantuan itu sampai ke PKS yang memerlukannya. So kebanyakan perniagaan mikro tidak juga membayar cukai dan sektor informal merangkumi sebanyak 32% dari segi GDP. Angka ini adalah angka untuk 2019. Dan sektor ini juga telah menyumbang sebanyak 10% perjalanan tenaga dalam sektor informal secara keseluruhan Indonesia. So dari segi ini mengenal pasti sektor informal ini adalah amat penting so that penyaluran boleh dilaksanakan dengan sempurna. So dari segi komitmen kerajaan, kita lihat komitmen yang amat memuaskan dari menyediakan bantuan. But yang menjadi sedikit masalah adalah tentang komitmen terhadap pengenal pasien golongan yang berbeza, di mana kita perlu juga menunjukkan kepada sektor-sektor informal yang terjejas. So cara bagaimana menangani masalah ini perlu dipertimbangkan dengan lebih tidak menganjur. Ya. Dari segi bagaimana kita ingin mencapai golongan-golongan terjejas ini. Dan juga selain dari masalah itu, kita juga terus perlu memberi perhatian kepada penyaluran bantuan tersebut. Sama ada bantuan tersebut telah sampai kepada pihak yang perlu mendapatkan bantuan tersebut. Pada pandangan Prof sendiri, seperti yang disarankan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, pihak swasta juga digalakkan untuk melakukan langkah yang sama seperti apa yang kerajaan berikan. Jadi bagaimana pada pandangan Prof sendiri, pihak swasta perlu memainkan peranan mereka untuk selari dengan inisiatif yang diumumkan oleh pihak kerajaan sebelum ini berkenaan dengan pakej prihatin tambahan PKS ini? Dari segi pihak swasta, saya rasa bank sistem perbankan perlu memainkan peranan penting dari segi bagaimana mereka boleh mencapai dan memberi bantuan yang disarankan. So tujuan utama bantuan tersebut adalah untuk melambatkan kesan ini terhadap PKS
Contohnya, jika kita lihat kesan penawaran skim pinjaman mikro dan penlambatan pembayaran pinjaman, ia bertujuan untuk melanjutkan tempoh survivability of perniagaan tersebut. So, untuk mengekalkan perniagaan, mereka perlu cash flow aliran tunai yang bagus. So, dari segi ini, syarikat-syarikat yang telah mempunyai aliran tunai yang bagus boleh melambatkan risikonya. Dan ia amat bergantung kepada cara mereka mempraktiskan sistem perakaunan yang ada di syarikat mereka. So, penyelidikan menunjukkan bahawa kebanyakan perniagaan mikro tidak mempunyai sistem perakaunan yang sempurna. Mereka juga tidak merekodkan secara sempurna aliran masuk dan aliran tunai, masuk dan keluar untuk perniagaan mereka. So, ini akan melambatkan mereka untuk menstrategikan perniagaan mereka untuk mengharumi atau mengatasi masalah atau risiko wabak COVID-19. Dan seterusnya, penggalakan untuk memberi pinjaman mikro adalah untuk modal kerja perniagaan tersebut. So, dan juga untuk pelaporan semula dalam perniagaan yang dijalankan. So, dari segi ini, pihak swasta bermain memberi peranan yang penting, ya. So, dari sistem persaingan contohnya. Selain daripada itu, bukan sahaja kerajaan yang perlu membantu sektor PKS sendiri perlu membuat penilaian terhadap strategi perniagaan mereka. So, dari segi itu mereka perlu membuat penilaian semula bagaimana mereka ingin melanjutkan atau mengurangkan risiko yang dihadapi oleh mereka. Dan juga mereka perlu membuat penilaian semula tentang keperluan tunai dan risiko kehilangan kredit yang akan mereka hadapi. So, jika kita lihat PKS yang membuat perniagaan mereka untuk pasaran luaran, contohnya ekspor, kemungkinan mereka akan menghadapi risiko yang lebih tinggi dibanding dengan PKS yang hanya menumpukan perhatian kepada pasaran dalaman. So, dari segi ini, kerana ekonomi global dijangka akan tidak pulih dalam masa terdekat, maka mereka perlu menilai risiko mereka sekali lagi untuk melihat bagaimana mereka ingin menjalankan perniagaan mereka. Baik. Dan selanjutnya, persatuan perniagaan perlu juga melihat cara mereka boleh membantu PKS, terutamanya perniagaan sederhana. So, dari sini mereka perlu menyusun strategi yang lebih mantap dalam menghadapi perniagaan mereka. So, kita dah membuat ramalan bahawa ekonomi akan mengalami satu keadaan di mana akan berkurangan dari segi pertumbuhan, di mana recession adalah satu kemungkinan yang besar, ya. So, dari segi ini mereka perlu belajar daripada krisis sebelum ini dan membuat penilaian yang bermunasabah untuk melanjutkan perniagaan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Chandran kerana bersama dengan kami. Itu dia sedikit perkongsian berkenaan inisiatif dan juga pandangan daripada ahli akademik sendiri berkenaan inisiatif yang digagaskan di bawah pakej rangsikan ekonomi prihatin rakyat, antara lain memberikan penumpuan kepada perusahaan kecil dan sederhana juga usahawan mikro dalam meneruskan perniagaan dan juga aluran tunai perniagaan mereka.